Lepas main ziyarah, saya mimpi Rasulullah. Ada orang terkenal mendakwa dia mimpi jumpa Nabi. Tapi waktu saya mimpi bukan sekali, banyak kali. Dia pergi lalu depan Masjid Usila, tiba-tiba ada bakar anjing. Sama ada kita habaq tu kerana kita nak mengampak pandangan dia, Kerana cerita mengenai dengan Nabi ni kalau kita bohong, sedia tepat dalam neraka. Bapak muslimat sedang duduk bersihkan ikan darat. Ikan tilapia, ikan darat ni. jadi kalau satu orang tu memang kenal sifat-sifat Nabi, kita boleh yakin syaitan tak tipu dia. Tapi kalau dia tak kenal rupa Nabi, Dia mari jalan, ikut jalan tu saya tengok muka dia hitam dan masam, sedih. kalaupun Nabi datang, Nabi tak boleh bagi syariat baru kat kita. Ataupun kita nak menunjuk riak, buat rakaman video cerita saya jumpa Nabi yang menjadi flat. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Kembali bersama saya dalam rancangan Hard Talk with Halim Romli. Kali ini kita akan berkatakan tentang mimpi. Mimpi berjumpa Nabi Rasulullah, di mana yang hangat diperkatakan oleh seluruh netizen, mungkin juga seluruh dunia. Bagaimana seorang agamawan ulama ceritakan tentang mimpi berjumpa Rasulullah di Rusila Marang. Adakah mimpi seperti mana yang diceritakan oleh ulama Abdul Hadi Awang kepada pengikut-pengikut beliau beberapa hari lalu, satu dongengan atau satu realiti? Jom kita dengar pandangan oleh Dr. Mazhar, Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Mufti Perlis ini mengenai mimpi berjumpa Nabi Muhammad Rasulullah. Mendakwa dia mimpi jumpa Nabi. Tuan-tuan tak tahu lah. Kalau kita mimpi jumpa Nabi SAW, ada dua kemungkinan. Satu, kalau kita ni kenal Nabi, maksudnya kita ni kenal Nabi, terutama sahabat Nabi lah yang pernah tengok Nabi, dia mimpi jumpa Nabi, kita confirm dia tengok Nabi lah, dia confirm lah. Sebab apa? Dia pernah tengok Nabi. Kata Nabi, syaitan la yatamassalu bi, syaitan tak menyerupai Nabi. Adakah wajah ataupun orang yang ditemui oleh Hadi ini betul-betul Nabi, ataupun maybe syaitan yang bertopengkan Nabi? Entahlah. Dan ini cerita Hadi Awang mengenai Nabi Muhammad Rasulullah yang datang ke Rusila Marang berjumpa beliau. Ni saya tak cerita ni, cerita sendiri. Takut nak cerita. Takut nak cerita Ismail sekolah ni. Ismail sekolah. Pergi ke tak pergi? Lepas main sekolah, saya mimpi Rasulullah. Cerita mimpi Rasulullah ni tidak mudah. Saya cerita ke Dr. Aziz, cerita ke Dr. Harudin, cerita Ustaz Hasim Jasir. Cerita Quran ni, berapa orang kawan-kawan Malaysia ulama tahu cerita ni. Kerana cerita mengenai dengan Nabi ni kalau kita bohong, sedia tepat dalam neraka. Pak, kalau kita bohong, kita masuk neraka. Dia bukan mudah, dia tepat dalam neraka. Mesti kena cerita benar. Mesti kena cerita benar. Kalau dia pun tengok Nabi, dalam mimpi memang Nabi lah. Jadi kalau satu orang tu memang kenal sifat-sifat Nabi, kita boleh yakin syaitan tak tipu dia. Tapi kalau dia tak kenal rupa Nabi, syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh menyerupai orang lain, mengaku kata Nabi. Sebab itu ada
Al-Hasan bin Ali apabila orang mendakwa kata dia jumpa Nabi, Hasan tanya, "Sifuli, sifatkan Nabi macam mana?" Orang dia kata syaitan. Mana boleh syaitan tak serupai Nabi? Dia kata syaitan tak serupai Nabi, syaitan serupa orang lain. Hang sangka Nabi. Hang sangka Nabi. Adakah wajah yang muncul dalam mimpi hadi orang ini adalah Nabi? Agak pelik apa yang dilakukan oleh Nabi sewaktu muncul di depan Masjid Rusilah Marang. Saya mimpi Rasulullah datang melawat kampung Rusila. Dia mari diiringi oleh beberapa orang sahabat dia. Orang nak kata apa ikut dia lah. Dia cerita. Dalam keadaan ada kesan parut perang Uhud di wajah dia. Dia mari dia terus beri salam. Salam. Dia sebut nama saya, Assalamualaikum Abdullah Adi. Waalaikumsalam. Saya pun peluk dia. Memang bau punya atur lah peluk. Ya atau Macam biasa, wangi. Kemudian dia kata dalam bahasa Arab, ukhatibu as-sunnah summa ukhatibu syiah. Saya nak bercakap dengan orang Sunni, nak bercakap dengan orang Syiah. Dia kata ke saya. Kemudian dia berundur. Dia pergi lalu depan Masjid Usila. Masjid Rusilah. Tiba-tiba ada bakar anjing. Anjing. Bakar anjing yang buruk duduk depan masjid. Saya pun nak marah ke budak-budak muda Usila ni. Ini dalam mimpi ya. Kenapa tak buang bakar anjing ni, malulah. Saya buat macam ni. Nabi mari ada bakar anjing depan masjid. Tak buang. Lepas tu dia menghilang. Saya pun mundur balik. Popok muslimat sedang duduk bersihkan ikan darat. Ikan tilapia, ikan darat ni. Ikan darat. Dia kata takkan Nabi nak makan ikan darat. Saya fikir begitu. Lepas tu ada orang beritahu Rasulullah tak makan dah. Dia berada di alam rohani. Alam rohani ini pun juga menjadi perdebatan. Adakah Nabi Muhammad sama macam kita manusia berada dalam alam yang sama? Entahlah. Memang menjadi perbualan hangat berbagai pandangan mengenai mimpi di awang ini. So boleh lagi kena tipu lah. So kalaulah betul kita jumpa orang yang dikatakan Nabi, kemungkinan Nabi, kemungkinan bukan Nabi. Kalaupun Nabi datang, Nabi tak boleh bagi syariat baru kat kita. Mungkin tanda busyra, khabar gembira kepada kita kerana kita jumpa Nabi. Tanda kita orang baik lah. Lepas tu kita duk pergi habaq orang ni, aku mimpi jumpa Nabi semua. Sama ada kita habaq tu kerana kita nak mengampak pandangan dia, ataupun kerana kita nak bagi tahu mesej Nabi, tapi tak boleh dah mesej Nabi. Dah tamat dah, wahyu dah tamat. Atau mungkin nak menunjukkan kehebatan pengetahuan agama oleh ulama besar PAH ini. Dua hari awam kita tahu dia memang hebat. Dari segi pengetahuan agama memang tak dinafikan. Kadang-kadang untuk seseorang meletakkan diri di tahap tertinggi di mata pengikut-pengikutnya, ini adalah sebahagian daripada cerita. Kita tak tahu sama ada mimpi itu betul atau tidak, tapi penceritaannya mengenai berjumpa Nabi boleh dipersoalkan. Kemudian dia mari balik Rasulullah ni. Dia mari jalan, kok jalan tu saya tengok muka dia hitam dan masam, sedih. Wajah dia sedih. Sangat sedih. Saya dia fikir kalau dia bercakap saya kena terjemah bahasa Melayu. Okay. Ini menjadi persoalan besar. Mendefinisikan, menceritakan rupa wajah Nabi Rasulullah
hitam dan masam. Sesuatu yang dikatakan negatif, yang kita tahu, kita sering dengar, rupa Rasulullah putih, wajah berseri-seri. Tapi dalam mimpi yang dibawa, diceritakan oleh hadis ni, begitulah, hitam dan masam. Adakah mimpi yang dibawa oleh kawan kita Ustaz Bala juga berapa kali mimpi bertemu Rasulullah? Juga mimpi bertemu Nabi. Adakah Haji Awang bermimpi bertemu Ustaz Bala? Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Tuan Ibrahim. Datuk Tuan Ibrahim kata, ya mesti dia ada. Dia bukan kira bangsa. Dia tengok orang yang siapa yang baik, yang dia mesti ada, boleh lah. Tapi waktu saya mimpi, bukan sekali, banyak kali dia mengaku beliau adalah, dia kata saya ni Nabi Muhammad. Jadi itulah saya nasihat. Kalau Islam nak tegakkan dalam Malaysia, Disahkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man. Hebat. So, apa yang boleh kita perkatakan mengenai mimpi ni? Kita je lah. Ataupun kita nak menunjuk riak. Ya. Tunjuk Sebab riak. tu para ulama salaf, dia pun tak menceritakan hal ini, melainkan kepada orang terdekat mereka saja. Buat rakaman video cerita saya jumpa Nabi, yang ni jadi pelik lah. Jadi pelik. Saya nak kongsikan lawak oleh Mamat ini. Ya, mimpi Presiden berjumpa Nabi di Rusila bukan dongengan. Lokasi mungkin dipilih kerana ayah cik tidak boleh masuk ke tanah suci Mekah atau Madinah. Okey, kita sambung sikit lagi Haji Awang ini. Takut kehebatan dia tu. Nak dia bahasa Melayu ni. Bahasa Gerun. Dia dah jumpa Sunni, lepas tu nak pergi jumpa Syiah pula. Okey. Antara yang diperkatakan oleh Haji Awang dalam mimpi dah untuk menyatukan inilah mazhab golongan Sunni dan Syiah ni. Kita tahu Haji Awang adalah ulama besar yang diiktiraf di Iran, di malam Presiden, satu pertubuhan ulama. Cuma itulah kehebatan beliau untuk menyatukan golongan mazhab yang berbeza adalah Islam. Tetapi di dalam negara kita, apa yang kita lihat daripada Haji Awang sebagai Presiden PAS, banyak lebih memecah belahkan orang Melayu, orang Islam, panggil Dajjal, dikeluarkan amanat Haji Hadi dan bangsa-bangsa lain. Musuh utama dia DAP. Inilah bahayanya politik mempergunakan Islam untuk mencapai kekuasaan, tunggang sehabis-habisnya demi mencari sokongan. Dia bunuh, sedih. Lepas tu saya terkejut daripada tidur. Memang Ya, sememangnya kita, rakyat Malaysia, umat Islam sedih dan terkejut dengan cerita mimpi Ustaz Ulama Haji Awang. Apapun cerita mimpi Haji Awang dan ulasan oleh Dr. Mazhar ini, boleh kita jadikan satu rujukan atau untuk kita buat keputusan. Dalam pemikiran kita, yakinkah dengan mimpi yang dibawa oleh Haji Awang atau hanya sekadar dongengan untuk mengangkat darjat beliau di mata penyokong parti mereka dan juga simpati kepada perjuangan mereka. Fikir-fikirkanlah, wahai kita umat Islam, terutamanya di Malaysia. Okey, setakat itu saja untuk ulasan Hak Talk daripada saya, Ali Romli. Jangan lupa untuk terus menyokong, menyumbang dan subscribe channel Ekstrasi
untuk saya terus berkaya. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.